walaupun dari segi teorinya sepatutnya ianya berkekalan kerana kita tahu apa yang kita tawarkan kepada pasaran itu kena dari segi harganya, kena dari segi spesifikasinya, kena dari segi perkhidmatan lepas jualannya. Jadi ini akan menyebabkan teori-teori ekonomi ini tidak memberi kesan seperti mana yang diharapkan kerana ada unsur-unsur lain yang ketika teori ini dibentuk dianggap tidak berubah, sebenarnya berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Pak Nikdin, channel yang membincangkan topik-topik ekonomi dan bisnes bagi membantu anda semua menjadi usahawan yang lebih cemerlang di dalam mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan masing-masing. Sebelum ini kita telah membincangkan beberapa teori asas ekonomi berkenaan dengan permintaan, bekalan, penetapan harga dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh pembekal dan juga pembeli sekiranya ada perubahan harga ataupun perubahan bekalan di dalam pasaran. Jadi tentunya anda sebagai usahawan apabila dapat ilmu-ilmu baru ni, kita cuba nak perhatikan gelagat dalam pasaran dengan menggunakan teori-teori ini. Mungkin ada yang nampak dan mungkin ada yang berasa, betul ke teori-teori ini? Kerana apabila diperhatikan, kadang-kadang macam ianya berlaku dengan cara yang berbeza, ataupun apabila keputusan-keputusan yang dibuat berdasarkan teori-teori yang dikatakan sudah diguna pakai beratus-ratus tahun ni, tapi kesannya tidak nampak dengan begitu cepat seperti mana yang kita jangkakan. Ini satu perkara yang perlu diberi penjelasan lanjut kerana sekiranya kita tidak faham berkenaan dengan bagaimana teori-teori ini dibentuk, kita mungkin terlepas pandang banyak perkara dan bacaan kita dengan menggunakan teori-teori ini mungkin tidak begitu tepat. Yang paling penting di dalam pembentukan teori ialah satu konsep yang dipanggil ceteris paribus. Ceteris paribus ini ialah satu konsep yang menggunakan bahasa Latin yang sebenarnya bermakna apabila kita memerhatikan beberapa faktor, contohnya bekalan, permintaan dan juga harga, perkara-perkara lain yang ada di dalam pasaran dianggap tidak bergerak ataupun tidak memberi kesan kepada perkara-perkara yang kita perhatikan itu. Jadi ceteris paribus ini kalau dalam bahasa Inggerisnya ialah other things being equal, ataupun dalam bahasa kita mungkin perkara-perkara lain tetap sama. Jadi apabila dikatakan harga ditetapkan pada titik keseimbangan di antara permintaan dan juga bekalan, sebenarnya ada banyak benda lain lagi yang juga berlaku di dalam pasaran. Contohnya kerajaan boleh cuba kawal harga, contohnya ada monopoli, contohnya ada perubahan dari segi tukaran wang asing yang memberi kesan kepada permintaan ataupun harga dan macam-macam lagi. Jadi inilah sebabnya mengapa kadang-kadang apabila tindakan-tindakan dibuat berdasarkan teori-teori ekonomi yang memang sudah dikira tepat beratusan tahun yang lalu, kesannya mungkin tidak seperti yang dijangkakan khususnya dalam tempoh jangka masa pendek. Jadi ini satu perkara penting sebab kita sebagai usahawan kadang-kadang kita juga membuat keputusan-keputusan, tindakan-tindakan berdasarkan dengan teori-teori ekonomi ini. Contohnya apabila kita nak kekalkan harga, kita sudah tahu di antara perkara penting ialah untuk mengekalkan permintaan ke atas barangan ataupun perkhidmatan yang kita berikan. Tetapi jika ada perkara-perkara lain yang memberi kesan kepada perkara itu, contohnya ada peraturan yang mengatakan bahawa kena beli produk orang lain. Jadi dengan sebab itu tiba-tiba permintaan ke atas produk ataupun perkhidmatan yang kita berikan mungkin menurun, ya. Walaupun dari segi teorinya sepatutnya ianya berkekalan kerana kita tahu apa yang kita tawarkan kepada pasaran itu kena dari segi harganya, kena dari segi spesifikasinya, kena dari segi perkhidmatan lepas jualannya. Jadi ini
akan menyebabkan teori-teori ekonomi ini tidak memberi kesan seperti mana yang diharapkan kerana ada unsur-unsur lain yang ketika teori ini dibentuk dianggap tidak berubah, sebenarnya berubah. Jadi ini satu perkara yang kita kena ambil kira kerana jika tidak, kita akan menganggap teori ini tidak betul dan kita mungkin mengabaikannya sedangkan pada kebanyakan masa ianya betul, ianya memberi kesan seperti yang dijangkakan, tetapi kita juga kena tengok kiri kanan untuk pastikan bahawa tidak ada benda-benda lain yang sebenarnya memberi kesan kepada gelagat penjual dan pembeli di dalam pasaran. Jadi konsep ceteris paribus ini juga bukan setakat kepada teori-teori ekonomi. Sebenarnya kalau para akademik membuat tesis-tesis mereka dalam program masters ataupun PhD, biasanya mereka juga menganggap banyak angkubah-angkubah ataupun variables yang lain tidak berubah selain daripada perkara-perkara yang mereka nak perhatikan. Jadi sekiranya tidak, memang susah untuk menentukan ataupun membuat pemerhatian ke atas perkara-perkara spesifik yang kita nak kaji kerana memang di dalam alam yang nyata ini banyak benda yang tidak dapat kita nampak pun sebenarnya dan kita perlu menganggap perkara-perkara itu semua tidak memberi kesan kepada benda-benda yang hendak kita perhatikan. Ini penting ya kerana di dalam membuat keputusan, kita banyak membuat jangkaan-jangkaan, unjuran-unjuran dan semua ini memerlukan kepada teori dan juga anggapan bahawa perkara-perkara yang kita kira penting itu sahajalah yang akan memberi kesan kepada apa yang nak kita tetapkan tu, sedangkan sebenarnya mungkin banyak perkara lain yang sama ada kita terlepas pandang ataupun kita anggap tidak memberi kesan, sebenarnya ada kesan kepada perkara-perkara yang nak kita putuskan ataupun tindakan yang nak kita ambil itu. Ini penting, tapi janganlah disebabkan kerumitan ini kita mengabaikan terus usaha kita untuk memahami gelagat pasaran, apa yang memberi kesan kepada pasaran dan bagaimana kita sebagai usahawan mahu menggunakan ilmu-ilmu ini untuk membantu kita untuk menawarkan barangan ataupun perkhidmatan kepada pasaran, bagaimana kita nak tingkatkan harga misalnya untuk meningkatkan keuntungan ataupun sekurang-kurangnya untuk mengekalkan kadar keuntungan yang kita dapat dalam perniagaan kerana ini penting untuk memastikan perniagaan kita lestari. Dan apabila kita nampak ada penurunan dari segi permintaan, mungkin kita perlu tawarkan barangan baru, perkhidmatan baru. Jadi memahami teori ekonomi ini sebenarnya amat membantu usahawan. Cuma di dalam kita menggunakan teori ini, kita kena faham bahawa di dalam pembentukan teori ada konsep ceteris paribus yang menganggap benda-benda lain tidak memberi kesan kepada dua tiga perkara yang kita gunakan di dalam teori itu. Jadi apabila kita mengaplikasikan teori ini di alam nyata, perhati-hatilah supaya kita tidak tersalah baca dan mungkin tindakan kita tidak begitu berkesan seperti yang kita harapkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya anda mendapat manfaat daripada video-video yang dikongsikan di channel Port Nickdin ini, sebarkanlah video-video kami di kalangan rakan-rakan usahawan anda. Ajak mereka ramai-ramai untuk subscribe channel ini kerana kita nak perkembangkan lagi ilmu-ilmu berkenaan ekonomi dan bisnes di kalangan usahawan di negara kita. Channel Port Nickdin juga ada membincangkan topik-topik berkenaan dengan pembentukan strategi, pembentukan bajet dan ini merupakan perkara-perkara yang kita akan ambil kira apabila kita menghampiri hujung tahun perniagaan dan kita mula merancang untuk tahun akan datang. Jadi teori ekonomi,
kaedah pembentukan strategi, kaedah membuat belanjawan ataupun bajet ini penting. Jadi sila tonton video-video kami dan manfaatkanlah ilmu-ilmu yang cuba dikongsikan di sini agar anda menjadi usahawan yang lebih cemerlang di dalam mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan masing-masing. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.